Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. InsyaAllah pada subuh ni kita teruskan lagi kuliah tafsir Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima dalam Al-Quran. InsyaAllah pada subuh ni kita akan sambung bermula daripada ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Yang bermaksud yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apakah makanan yang dihalalkan bagi mereka? Bagi menjawabnya, katakanlah, dihalalkan bagi kamu memakan yang lazat-lazat serta baik. Dan buruan yang ditangkap oleh binatang-binatang pemburu yang telah kamu ajar untuk berburu mengikut cara pelatih-pelatih binatang pemburu. Kamu mengajar serta melatihnya sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu. Oleh itu makanlah dari apa yang mereka tangkap untuk kamu dan sebutlah nama Allah atasnya ketika kamu melepaskannya berburu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha cepat hitungan hisabnya. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pada ayat ni Allah Ta'ala sebut, Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang makanan apakah yang dihalalkan bagi mereka. Pada ayat sebelum ni, iaitulah pada ayat 3, kita telah pun membahaskan makanan-makanan yang diharamkan. Maka Allah Ta'ala sebut, Hurrima alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wa ma akala sab'u, sampai seterusnya. Maka pada ayat 4 ni mereka bertanya kepada Nabi, Mada uhilla lahum, makanan apakah yang halal bagi mereka? Maka Allah Ta'ala merespon soalan itu dengan mengatakan, Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, dihalalkan bagi kamu at-thayyibat. Ya, makanan yang baik-baik. Apa maksud at-thayyibat dekat sini? Wa hiya kullu ma fihi naf'un aw ladzatun. Iaitulah makanan yang terkandung di dalamnya manfaat dan kelazatan. Ada manfaat dan ada kelazatan. Min ghairi dararin bil badani wala bil aql. Bukan makanan yang mendatangkan bahaya pada badan maupun akal. Maka hukum asal makanan yang halal dalam Islam itu adalah at-tayyibat. Maka dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Hukum asal makanan yang halal itu semua at-tayyibat, makanan yang baik-baik. Ya, makanan yang baik-baik tadi, makanan yang di dalamnya terkandung manfaat dan kelazatan, tidak mendatangkan bahaya kepada badan dan juga akal fikiran. Oleh kerana itu, makanan-makanan yang halal yang kita makan tu
ia tidak mempunyai dalil secara khusus. Contoh, kita makan bayam, contoh sayur bayam kita makan. Ada tak hadis ataupun ayat secara khas menyebutkan dihalalkan bagi kamu memakan bayam? Tak ada. Atau misalnya kita memakan buah apple. Ada tak hadis ataupun ayat yang menyebut secara khas buah apple? Tak ada. So, kenapa itu semua halal? Kerana dia masuk dalam kategori at-tayyibat. Jadi at-tayyibat itu makanan yang dihalalkan bagi kita tu fihi naf'un aw ladzah. Makanan yang di dalamnya ada manfaat dan ada kelazatan min ghairi dararin bil badani wala bil aql. Yang tidak mendatangkan bahaya kepada badan dan akal. Maka apabila suatu makanan itu mendatangkan bahaya kepada badan ataupun akal kita, secara automatik dia tak boleh untuk kita makan. Ya, tak boleh untuk kita makan atau mungkin boleh jatuh hukum dia kepada haram. Fadakhala fi dhalika jami'ul hubub was-thimar. Maka dalam ayat ini, dalam at-tayyibat itu masuk di dalamnya semua jenis biji-bijian dan buah-buahan. Wa dakhala fi dhalika jami'ul hayawanat, dan dalam at-tayyibat itu dah masuk semua jenis haiwan, sama ada haiwan laut ataupun haiwan darat, illa mastathnahu syari', melainkan yang dikecualikan oleh syariat sebagaimana yang disebut pada ayat 3 sebelum ini. Jadi kalau misalkan orang bertanya, manakah dalilnya halal untuk memakan memakan buah tertentu, misalkan sayur tertentu, misalkan daging tertentu, misalkan dia tak ada dalil secara khusus menyebut itu secara spesifik. Kenapa? Kerana semua itu dah masuk dalam at-tayyibat. Ya, pelbagai biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayur, haiwan-haiwan darat ataupun laut, semua dah masuk dalam at-tayyibat, kecuali yang dikecualikan oleh syarak. Maka sebenarnya makanan yang halal itu jauh lebih banyak berbanding makanan yang haram. Ya, makanan yang halal itu jauh lebih banyak berbanding makanan yang haram. Maka kalau orang masih memilih makanan yang haram, memang dia dah melampau dah tu. Kerana makanan yang halal begitu banyak pilihan dia. Baik, seterusnya Allah Ta'ala menyebut pada ayat ini, wa ma'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaih. Kemudian termasuk juga makanan yang dihalalkan bagi kamu itu, kata Allah, iaitulah binatang buruan yang ditangkap oleh binatang-binatang pemburu seperti anjing yang telah pun kamu ajar untuk berburu mengikut cara pelatih-pelatih binatang buruan. Ya, kamu mengajar serta melatihnya sebagaimana Allah Ta'ala ajarkan kepada kamu. Ya, oleh itu makanlah apa yang mereka tangkap untuk kamu dan sebutlah nama Allah ketika mana kamu melepas binatang buruan itu seperti anjing tadi. Ya. So, berdasarkan ayat Allah Ta'ala ni, ada beberapa perkara kesimpulan yang boleh kita ambil. Al-Imam As-Sa'di mengatakan, dallat hadhil ayatu ala umurin. Berdasarkan ayat Allah Ta'ala ni, kita dapat mengambil pengajaran beberapa perkara. Ahaduha, yang pertama, lutfillahi bi'ibadihi wa rahmatihi lahum. Kita menangkap kelembutan dan rahmat Allah Ta'ala kepada kita hamba-hambanya, haitsu wassa'alaihim turuqal al-halal. Allah Ta'ala meluaskan kepada kita cara untuk mendapatkan makanan yang halal. Ya, bukan saja haiwan yang kita tangkap secara langsung, bahkan dengan binatang buruan yang kita miliki pun, tangkapan binatang buruan yang kita miliki pun,
jadi halal bagi kita. So ini satu rahmat kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Allah meluaskan lagi kepada kita cara untuk mendapatkan makanan yang halal itu. Ya, itu yang pertama. Yang dimaksudkan al-jawarih dekat sini, binatang buruan itu atau pemburu itu, termasuklah dia anjing dan haiwan-haiwan yang digunakan yang lain seperti elang dan lain sebagainya. Ya. Pengajaran yang kedua yang kita ambil daripada sini adalah annahu yusyaratu an takuna muallimah. Ya, disyaratkan haiwan buruan itu atau binatang pemburu itu seperti anjing tadi mesti sudah diajar. Bima yu'addu fil 'urfi ta'liman. Dalam pandangan uruf dia sudah pun diajar. Tanda bahawa dia diajar macam mana? Bi ayyastarsila ila idza ursil, ya, wa yanzajiru idza zujir. Kalau dia disuruh pergi dia pergi, kalau dilarang dia tak mahu pergi. Wa idza amsaka lam yakul, dan kalau dia tangkap binatang buruan tu dia tak makan. Jadi tanda bahawa anjinglah kita sebut dulu, ya, anjing pemburu itu sudah diajar dan lulus sebagai binatang pemburu. Salah satu indikator yang dilihat adalah kalau kita perintah dia ikut, kita larang dia tak buat. Dan kalau dia tangkap binatang buruan, contoh kita lepas dia berburu ke dalam hutan and then dia tangkap misalkan rusa tu dia tak makan. Dia sekadar tangkap saja and then dia bawa kepada tuan dia. Kalau dia makan, misalkan dia makan hilang paha sebelah, itu maknanya belum lulus lagi diajar. Yang lulus itu dia tangkap, dia bawa sepenuhnya kepada tuan dia. Itu maknanya anjing itu telah lulus sebagai anjing pemburu, ya. Kemudian wa ma akala minhu al-jarih fa innahu la ya'lamu annahu amsakahu ala sahibihi, ya, wa la'allahu ay yakuna amsakahu ala nafsih. Jadi kalau binatang pemburu tadi dia makan, maknanya dia belum tahu lagi yang dia tangkap itu sepatutnya untuk tuan dia, bukan untuk dia. Maknanya belum lulus lagi, ya. Baik. Yang ketiga, petunjuk yang diambil daripada ayat Allah Ta'ala tu, ishtiratu, ya, ayyajrihahu al-kalb, ya, disyaratkan supaya haiwan buruan yang dia tangkap itu ada luka dekat situ. Mesti dia lukai. Tanda bahawa haiwan itu mati disebabkan binatang buruan ini, bukan disebabkan terjatuh dan lain sebagainya. Mesti ada tanda bahawa memang haiwan itu, katalah rusa tadi, rusa itu memang diperolehi anjing buruan ini sebab dia, bukan sebab misalkan jatuh, ya, ataupun tercekik dan lain sebagainya. Maka oleh kerana itu mesti ada luka yang disebabkan binatang pemburu itu terhadap haiwan buruan yang dia tangkap. Itu syaratnya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ar-rabi', berdasarkan ayat Allah Ta'ala ni, jawazu iqtina'i kalbis sayd. Ayat ini menunjukkan bahawa boleh memelihara anjing untuk berburu. Kama warada fil al-hadith as-sahih, sebagaimana disebut di dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Walaupun memelihara anjing lain itu dihukumi haram atau tidak diperbolehkan, ya, tetapi kalau anjing buruan boleh. Lianna man lazima ibahata saydihi wa ta'limihi jawazu iqtina'i, kerana kalau boleh digunakan untuk berburu dan diajar, maka bolehlah untuk dipelihara, bolehlah untuk dibela, ya. Yang kelima, taharatu ma asabahu famil kalbi minas sayd, suci
apa yang dikenai oleh mulut anjing buruan tadi. Misalkan macam ni. Ada orang misalkan dia melepaskan anjing buruan untuk berburu. Kemudian anjing ini menggigit haiwan buruan yang dia tangkap. So, gigitan anjing tadi yang kena ke mulut dia tu tak perlu untuk disamak. Itu dipandang suci. Kenapa? Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, li'anna Allah abahahu wa lam yuzkar lahu ghuslan. Kerana Allah Ta'ala membolehkan itu dan Allah tak sebut untuk dibasuh. Allah Ta'ala tak sebut untuk dibasuh. Fadalla ala taharatihi, maka ini menunjukkan bahawa suci. Seandainya haram, seandainya tidak suci, maka sudah tentu Allah Ta'ala perintahkan untuk dibasuh ataupun disamak. Tetapi tak ada perintah itu. Ya. Baik, kemudian yang keenam, daripada ayat ini kita dapat ambil pengajaran fihi fadilatul ilm. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Maka yang membolehkan anjing buruan tadi dimakan hasil tangkapan dia adalah ilmu. Bukan setiap anjing ni. Kalau anjing tu tak ada ilmu, belum lulus lagi diajar, maka tak boleh. Tangkapan dia haram. Tapi kalau dia sudah berilmu, anjing ni dah berilmu, kerana diajar macam mana cara berburu yang betul, macam mana cara menangkap haiwan yang betul, maka kemudian hasil tangkapan dia menjadi halal. Kita nampak betapa ilmu itu membezakan antara satu anjing dengan anjing yang lain. Ya. Anjing yang berilmu sahaja berbeza dengan anjing yang lainnya. Lalu bagaimana kalau manusia? Maka manusia yang berilmu tak sama dengan manusia yang tak berilmu. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Adakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Jawapannya tak sama. Oleh kerana itulah orang-orang yang berilmu, Allah tinggikan darjat mereka sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala meninggikan darjat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu sampai kepada beberapa darjat. Artinya kedudukan mereka tidak sama dengan kedudukan orang-orang yang tidak berilmu. Maka ayat ini menunjukkan tentang fadilatul ilm, keutamaan ilmu. Maka anjing yang berilmu kerana diajar sesuai dengan panduan yang Allah Ta'ala tetapkan mempunyai kelebihan, hasil tangkapan dia jadi halal, manakala anjing yang belum berilmu, yang belum diajar, hasil tangkapannya dihukumi haram. Ya, apa yang membuat berbeza satu halal satu haram? Yang membuat berbeza adalah ilmu. Ya, baik. Kemudian pengajaran yang ketujuh daripada ayat ini dapat kita ambil, annal ishtighala bi ta'limil kalbi aw at-tayri aw nahwihima laysa madhmuman wa laysa min al-'abath wal batil. Ya, orang kesibukan mengajar anjing ataupun burung atau seumpamanya itu bukanlah satu perkara yang tercela. Ada orang kerja dia adalah mendidik anjing, mendidik haiwan, ya. Macam mana supaya anjing itu, haiwan itu mengerti, faham dan lain sebagainya. Itulah kerja dia. Perbuatan itu bukanlah perbuatan yang tercela dalam agama. Boleh untuk dilakukan. Kenapa? Kerana pada ayat ini Allah Ta'ala sebut tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kamu ajarkan kepada haiwan pemburu itu sebagaimana Allah ajarkan kepada kamu. Maknanya mengajar haiwan untuk pandai sesuatu itu dibolehkan. Dan kemungkinan haiwan itu kemudian pandai sebab kita ajar juga memungkinkan. Maka kita melihat bagaimana orang melatih anjing, ya, sehinggakan anjing itu boleh diperintah, ya, suruh berlari dia berlari, suruh tangkap dia tangkap, suruh kejar dia kejar, suruh melompat dia melompat, ya, suruh ambil dia ambil, suruh hantar dia hantar. Boleh, kemungkinan itu ada. Ya, begitu juga dengan haiwan-haiwan yang lain. So perbuatan mendidik, melatih haiwan
itu bukan satu perbuatan yang tercela dalam Islam. Ia boleh untuk dilakukan. Apatah lagi tujuan dia adalah baik, ya. Kemudian poin yang ke-8 dapat kita ambil daripada sini, fihi hujjatun liman abaha bai'a kalbis sayd. Ayat ini menjadi hujjah bagi orang yang membolehkan menjual anjing buruan. Ya, menjual anjing itu tidak diperbolehkan, tetapi menjual anjing buruan itu diperbolehkan oleh setengah ulama berdasarkan kepada ayat ini, ya. Kemudian pengajaran yang ke-9 daripada ayat ini diambil, fihi isyratu tasmiyati 'inda irsali al-jarih. Ya, disyaratkan ketika mana melepas binatang pemburu tadi seperti anjing, disyaratkan supaya mengucapkan tasmiyah, membaca bismillah. Sebab tu pada ayat ni tadi Allah Ta'ala sebut wadhkurusmallahi alaih, dan sebutlah nama Allah ketika mana kamu melepaskannya. Maka mesti baca bismillah, bismillah. Maka nanti kalau anjing itu misalnya menangkap haiwan buruan dan kita tak sempat untuk sembelih lagi, maka hasil tangkapan anjing buruan itu telah pun halal untuk kita makan, ya. Baik. Kemudian pengajaran yang ke-10 daripada ayat ni, annahu yajuzu aklu ma sadahu al-jarih sawa'un qatalahu al-jarih am la. Boleh memakan hasil buruan, hasil tangkapan buruan, binatang buruan tadi, binatang pemburu seperti anjing itu, sama ada dia bunuh hasil tangkapan itu ataupun tidak. Boleh untuk kemudian dimakan, ya. Kemudian pada hujung ayat ni Allah Ta'ala mengatakan wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Janganlah kamu memakan yang haram, makanan-makanan yang haram, sama ada makanan haram secara zat ataupun maknawi. Ya, innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah Ta'ala maha cepat hisabnya. Ya, cepat saja Allah Ta'ala menghisab kita semua, tak susah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ayat 4 surah Al-Ma'idah ini secara am menjelaskan kepada kita bahawa makanan yang halal bagi kita itu, itulah dia makanan yang mendatangkan manfaat dan ada kelazatan padanya, serta tidak mendatangkan sebarang bahaya pada badan maupun akal kita. Ya, so semua makanan yang begitu halal untuk dimakan. Sama ada dari buah-buahan, biji-bijian, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Halal untuk dimakan selagi mana masih masuk dalam kategori at-tayyibat. Tambahan daripada at-tayyibat ini juga halal bagi kita adalah hasil tangkapan binatang buruan seperti anjing, tetapi mesti lulus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan sebagaimana kita bahaskan sebentar tadi. Kalau itu semua lulus, maka hasil tangkapan binatang buruan seperti anjing itu halallah untuk dimakan, ya. Baik. Kita teruskan ayat 5 surah Al-Ma'idah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahun محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Pada masa ini dihalalkan bagi kamu memakan yang lazat-lazat serta baik-baik, kata Allah. Dan makanan ataupun sembelihan orang-orang yang diberi kitab itu adalah halal bagi kamu. Dan makanan ataupun sembelihan kamu adalah halal bagi mereka, tidak salah kamu memberi makan kepada mereka.
dan dihalalkan kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara perempuan-perempuan yang beriman dan juga perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya daripada kalangan ahlul kitab. Ya, kalangan yang diberi kitab terlebih dahulu daripada kamu apabila kamu memberi mas kahwinnya, sedang kamu dengan cara yang demikian bernikah bukan berzina, dan bukan pula kamu mengambil mereka menjadi perempuan-perempuan simpanan. Dan sesiapa yang ingkar akan syariat Islam, sesungguhnya sesudah ia beriman, maka sesungguhnya gugurlah amalnya yang baik dan adalah ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang merugi. Baik, ayat 5 surah Al-Ma'idah ini masih lagi membicarakan sebahagiannya tentang makanan tadi. Allah Ta'ala sebut, Al-yawma uhilla lakumut tayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagi kamu at-tayyibat, yang baik-baik. Allah ulang lagi sekali dekat sini untuk menjelaskan bahawa ini antara nikmat yang luar biasa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, yang sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah telah menghalalkan makanan yang baik-baik, makanan yang mendatangkan manfaat dan tidak ada sebarang mudarat padanya. Ini nikmat yang luar biasa yang Allah beri kepada kita, yang sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada tambahan pada ayat ini, Allah menjelaskan makanan yang halal bagi kita. Kata Allah, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dan makanan, maksud makanan dekat sini dhabaih, sembelihan. Ya, bukan makanan secara am, ya, tetapi sembelihan. Sembelihan orang-orang yang telah diberi kitab, iaitu orang Yahudi dan Nasrani, hillul lakum, ay halalul lakum, halal bagi kamu. Maka sembelihan orang-orang ahlul kitab, ya, daripada kalangan Yahudi dan Nasrani, halal bagi kita. Duna bakil kufar, tapi bukan orang kafir yang lain. Ya, sembelihan Yahudi dan Nasrani atau kalangan ahlul kitab halal bagi kita. Tapi kalau kafir yang lain, katalah mungkin Hindu, Buddha dan lain sebagainya, la tahillu lil muslimin, tak halal bagi orang Islam. Ya, kenapa sembelihan ahlul kitab halal bagi kita? Lianna ahlul kitab yantasibuna ilal anbiya'i wal kutub. Kerana ahlul kitab itu mereka menisbatkan diri dan keyakinan mereka kepada para nabi dan juga kepada kitab. Wa qad ittafaqa ar-rusulu kulluhum ala tahrim adh-dhibh li ghairillah. Dan ajaran semua para rasul itu sepakat haram membuat sembelihan kepada selain Allah, li'annahu syirk. Ya, kerana itu bahagian daripada kesyirikan. Lalu mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini, bagaimana? Bagaimana dengan sembelihan orang Yahudi ataupun orang Kristian pada hari ini? Adakah sembelihan mereka itu masih halal bagi kita atau tidak? Al-Quran mengatakan sembelihan ahlul kitab halal untuk kita makan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan sembelihan orang Yahudi ataupun orang Kristian misalnya zaman sekarang ni? Halal tak untuk kita makan? Maka yang menjadi kayu ukur bagi kita, adakah mereka menyembelih itu untuk Allah, ya, dengan menyebut nama Allah, semata-mata sembelihan itu untuk Allah atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau masih sembelihan itu untuk Allah, maka halal. Tetapi kalau sembelihan mereka itu bukan lagi untuk Allah, ya, bukan lagi untuk Allah, maka tak halal lagi untuk kita makan. Ya, tak halal lagi untuk kita makan. Jadi alasan kenapa sembelihan ahlul kitab itu halal Allah Ta'ala sebut kita makan, kerana dahulu ahlul kitab yang dahulu, wa qad ittafaqa ar-rusulu kulluhum ala tahrim adh-dhibh li ghairillah. Kerana semua rasul-rasul, sama ada Nabi Muhammad ataupun rasul-rasul terdahulu, semua mengharamkan sembelihan untuk selain Allah, li'annahu syirk, kerana itu bahagian daripada kesyirikan. Fal yahud wan nasara yatadayyanuna bi tahrim adh-dhibh li ghairillah. Maka orang Yahudi dan Nasrani mereka
mempunyai keyakinan dalam agama haram membuat sembelihan kepada selain Allah. Falidzalika ubihat dzabaihum duna ghairihim. Oleh kerana itu dibolehkan, dihalalkan memakan sembelihan mereka bukan selain daripada mereka. Maka kalau ditanya macam mana sekarang, maka yang perlu kita pastikan, adakah orang Yahudi dan Kristian zaman sekarang masih menyembelih untuk Allah atau tidak? Kalau tidak, maka tidak halal. Tetapi kalau masih, boleh untuk kita makan. Gitu. Kerana ajaran mereka pada masa dahulu, sembelihan hanya untuk Allah. Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kata Allah Taala, wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan kamu ayuhal muslimun, maksudnya sembelihan orang Islam juga halal bagi mereka. Ya. Selain Allah Taala menghalalkan sembelihan ahlul kitab kepada orang Islam, ada juga yang Allah Taala halalkan, ya. Wa uhilla lakum al-muhsanat minal mu'minat, ya. Dan dihalalkan bagi kamu wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya, minal mu'minat, daripada kalangan wanita-wanita mukminah, wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum, dan wanita-wanita ahlul kitab yang menjaga kehormatan diri mereka. Maka berdasarkan ayat 5 surah Al-Maidah inilah, lelaki yang beriman kepada Allah boleh mengahwini wanita-wanita ahlul kitab yang mana mereka ini masuk kategori al-muhsanat. Al-muhsanat itu wanita-wanita yang merdeka, bukan hamba. Al-afifat, yang menjaga marwah diri mereka, akhlaknya baik, perangainya baik, menjaga iffah, kebersihan, kesucian dirinya, maka diperbolehkan. Minal Yahudi wan Nasara, daripada kalangan orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani, maka itu diperbolehkan. Maka pada zaman dahulu, ya, sahabat-sahabat Nabi SAW, ramai daripada mereka yang kemudian mengahwini wanita-wanita ahlul kitab, kerana memang Al-Quran membolehkan, tapi tidak dengan sebaliknya. Kenapa lelaki mukmin boleh mengahwini wanita ahlul kitab? Kerana dalam keluarga yang menjadi pemimpin adalah suami. So kalaupun misalkan dia berkahwin dengan wanita ahlul kitab yang dibolehkan oleh Allah Ta'ala tu, nanti besar kemungkinan dia boleh Islamkan, dia boleh tarik kepada Islam, kerana dialah pemimpin dalam keluarga. Zaman dahulu begitu. Maka ramai sahabat-sahabat Nabi mengahwini wanita ahlul kitab, pada akhirnya mereka tarik masuk ke dalam agama Islam. So itu diperbolehkan, ya. Wa amal fajiran, adapun wanita-wanita yang buruk, ya, yang tidak menjaga kehormatan dirinya, maka tidak diperbolehkan untuk mengahwini mereka, sama ada itu dari kalangan musliman ataupun dari kalangan kitabian, ahlul kitab, tidak diperbolehkan, ya. Lalu yang menjadi persoalan mungkin, macam bagaimana dengan zaman sekarang ni? Boleh ke tidak berkahwin lelaki yang mukmin dengan wanita ahlul kitab daripada Yahudi dan Nasrani? Masih boleh ke tidak? Maka dalam masalah ini panjang perbahasan ulama, ya. Ada ulama yang tetap membolehkan, yang penting ditemukan wanita ahlul kitab yang betul-betul masih mempunyai ciri ahlul kitab. Tetapi ada juga ulama yang memandang perkara ini sudah pun tidak berlaku, kerana keadaan orang Yahudi dan Nasrani hari ini berbeza dengan zaman dahulu, ya. Mereka sudah semakin jauh terpesong sehingga akan tidak boleh lagi untuk dikahwini mereka. Ada sebagai pendapat begitu, ya. Dan saya membaca antara fatwa majlis ulama yang mengharamkan perkahwinan hatta dengan orang Kristian, ya, kerana di sana terlampau banyak mudarat, ya. Kita berkahwin dengan sesama Islam sahaja, ya, sesama orang Islam, mempunyai background yang lebih kurang sama, hanya mungkin berbeza kampung, ya, suku dan lain sebagainya.
itu pun kadang-kadang banyak menemui masalah dalam perkahwinan. Apatah lagi kalau berbeza agama. Ya, lelaki mukmin, wanita ahlul kitab. Maka di sana akan banyak kemungkinan besar akan banyak di sana masalah. Belum lagi nanti masalah kepada anak pula macam mana nak menentukan agama dia seperti apa. Apakah dia nanti ikut bapa dia ataupun ikut mak dia. Oleh kerana itulah memandangkan banyak mudarat, maka ulama kemudian ada yang mengharamkan secara mutlak perkahwinan berbeza agama, hatta mukmin lelaki dengan wanita ahlul kitab, yang mana Allah ada membolehkan pada ayat yang kelima surah Al-Maidah ini, ya. Baik, kemudian kata Allah Taala pada ayat ini, idza ataitumuhunna ujurahun. Yang menjadi syarat juga supaya halal, mesti memberikan kepada mereka mas kahwin, mesti ada mas kahwin, ya, mesti ada mas kahwin. Kalau tidak ada mas kahwin, maka tidak diperbolehkan, ya. Muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidina akhdan, ya. Bernikah bukan berzina dan bukan pula kamu mengambil mereka menjadi perempuan-perempuan simpanan. Tujuan itu baik, untuk berkahwin, untuk bernikah, bukan untuk berzina, dan bukan juga untuk dijadikan sebagai wanita-wanita simpanan. Maka pada hujung ayat ni kata Allah, wa man yakfur bil imani faqad habita 'amaluh, dan sesiapa yang kufur selepas dia beriman kepada Allah, ya, dia kafir kepada Allah, ya, sebelum dia telah beriman, faqad habita 'amaluh, maka gugurlah semua amal-amal kebajikan yang pernah dia buat, ya. Bisyartin ayyamuta ala kufrih, dengan syarat dia mati dalam kekufuran itu. Ini sama seperti firman Allah dalam Al-Quran, wa man yartad minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Dan sesiapa yang murtad daripada agamanya lalu dia mati dalam keadaan dia kafir, maka itu gugurlah amal-amal kebajikan dia di dunia dan di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat dia akan menjadi golongan orang-orang yang merugi, ya. Baik, mungkin itu saja kuliah kita pada subuh ini, ayat 4 dan ayat 5 surah Al-Maidah. Moga-moga Allah Ta'ala beri kita kefahaman dan dapat mengambil pengajaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Sekadar itu saja, yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.